UMNO Sabah mengakui pendaftaran Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai sebuah gabungan politik rasmi membawa kebaikan kepada kestabilan politik di Sabah. Ketuanya Datuk Seribu Mokhtar Radin turut mengakui kestabilan politik penting bagi membolehkan kerajaan negeri melaksanakan program pembangunan. Beliau mengulas maklum balas Ketua Menteri selaku pengerusi GRS, Datuk Haji Jinor, yang menyatakan tidak ragu-ragu melaksanakan cadangan itu jika ia dipersetujui semua parti komponen GRS. Ketika menutup program pemukiman ahli Dewan Undangan Negeri GRS di Kudat kemarin, Haji Ji berkata beliau percaya pendaftaran GRS sebagai pakatan rasmi akan mengukuhkan lagi hubungan dan perpaduan dalam kalangan parti komponennya. Bung Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri bagaimanapun berkata cadangan itu perlu diperincikan dalam mesyuarat khas GRS sebelum sebarang tindakan diambil. Sebelum ini pelbagai pihak menyokong cadangan untuk mendaftarkan GRS sebagai sebuah gabungan politik rasmi, namun UMNO Sabah belum memberikan kata putus. Sementara itu, 316 mangsa banjir membabitkan 97 keluarga sudah dipindahkan ke 3 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah Pitas hari ini. Dalam kenyataan yang dikeluarkan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM berkata setakat jam 12.30 hari tadi, mangsa dipindahkan membabitkan seramai 81 lelaki dan 118 wanita serta 107 kanak-kanak. Katanya 108 mangsa adalah penduduk dari kampung Tambilidon, Kalumpang, Taka dan Saap Darat yang dipindahkan ke PPS Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Pitas 2. Menurutnya mangsa yang ditempatkan di PPS Dewan SK Pekan 2 dan Dewan SK Rukom itu mula dipindahkan bermula jam 4 petang dan PPS Dewan Kampung Kusilat pula dibuka pada jam 6 petang semalam. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPB di Kudat memaklumkan setakat jam 8 pagi hari ini tiada PPS baru dibuka. Berikutan paras air masih dalam keadaan terkawal dan selamat. Manakala 3 blok rumah kongsi yang menempatkan 12 rumah pekerja, sebuah kilang kayu musnah terbakar dalam kejadian di Jalan Patikang, Keningau hari ini. Kejadian jam 8 pagi itu bagaimanapun tidak membabitkan sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.32 pagi. Katanya sepasukan 9 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Sebaik tiba di lokasi kejadian, kebakaran didapati membabitkan 3 blok rumah pekerja kilang berkeluasan 455 meter persegi. Semua ketiga-tiga rumah pekerja musnah sepenuhnya, manakala sebuah rumah pekerja berhampiran berjaya diselamatkan. Menurutnya api berjaya dikawal pada jam 9.14 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada jam 10.06 pagi. Katanya bahagian forensik JBPM sedang membuat siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca kebakaran dan jumlah kerugian dalam kejadian ini. Berita seterusnya, Mahkamah Session Tawau hari ini menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun dan 8 sebatan terhadap seorang buruh ladang selepas mengaku bersalah dalam 2 pertuduhan melakukan amang seksual terhadap 2 anak kandungnya pada 2020 dan tahun lalu. Lelaki warga Indonesia berumur 50 tahun itu membuat pengakuan berkenaan selepas kedua-dua pertuduhan mengikut Seksyen 14(E) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak dibacakan di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Tinggi Tawau Amir Shah Amir Hassan selaku hakim. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap seorang anak perempuannya yang berumur 17 tahun dengan meraba kaki kirinya di sebuah rumah pekerja di Ladang Belian, Benta Wawasan, Jalan Luasong, Kalabakan pada kira-kira jam 10 malam akhir Ogos 2020. Menerusi pertuduhan kedua pula, lelaki berkenaan didakwa meraba bahagian lutut kiri seorang lagi anak perempuannya yang berusia 15 tahun di lokasi yang sama pada kira-kira jam 11 malam Januari 2021.
Mengikut fakta kes, mangsa dikatakan menghubungi bapa saudaranya yang berada di Keningau pada 22 Disember 2021 sebelum memaklumkan tindakan tertuduh mengugut untuk membunuh seorang kakaknya menggunakan tombak. Berikutan itu, bapa saudara mangsa yang juga pengadu dalam kes berkenaan bertindak datang ke kediaman mereka di Tawau untuk berbincang sebelum mengetahui yang tertuduh merogol dan meraba mangsa sejak 2016. Sehubungan itu, Amir Syah menetapkan tertuduh di penjara selama 10 tahun dan 4 sebatan bagi setiap pertuduhan dengan setiap hukuman dijalankan secara berasingan sebelum tertuduh dirujuk kepada Jabatan Imigresen Malaysia bagi tujuan pengusiran selepas selesai menjalani hukuman. Seterusnya, jangkitan kes COVID-19 di Sabah terus meningkat dengan sebanyak 1,600 kes baru lagi dilaporkan hari ini, naik 315 kes berbanding 1,285 kes malam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata hampir semua daerah mencatat peningkatan kes dengan Kota Kinabalu mencatat jumlah tertinggi sebanyak 371 kes hari ini. Katanya 2 kluster baru turut dilaporkan hari ini menjadikan sebanyak 26 kluster aktif di Sabah ketika ini. Bagaimanapun, katanya hanya 6 kluster yang merekodkan kes positif baru berjumlah 27 kes pada hari ini. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.